Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mengikuti podcast Biorish pada hari ini. Jadi, alhamdulillah sebenarnya hari ini kita pada episod yang ke-20 sebenarnya. Dah panjang ataupun dah banyak sesi sebenarnya kita buat. Dan alhamdulillah hari ini dah sampai ke podcast yang ke-20. Okey, jadi insyaAllah pada hari ini sebenarnya tajuk yang kita akan bincangkan adalah ubah diri daripada biasa-biasa ke luar biasa. Jadi alhamdulillah hari ini pun kita punya guest, bukannya biasa-biasa. Okey, jauh datang ni. Tapi saya tak nak bagi tahu daripada mana sebab nanti insyaAllah dia yang akan perkenalkan diri dia sendiri. Jadi sebelum kita bermula ni, saya nak minta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masuk pada podcast kita pada hari ni, okey, untuk sharekan lagi link live kita ni dan sebarkan podcast kita. InsyaAllah ada ilmu-ilmu ataupun input-input yang boleh untuk tuan-tuan dan puan-puan amalkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah. Okay? Jadi sebelum tu juga, saya nak minta kepada semua tuan-tuan dan puan-puan untuk jangan lupa like, kemudian komen, share semua kita punya platform online seperti kita punya Facebook, Instagram kita, YouTube, and then kita punya TikTok, akaun TikTok, okay? Jadi alhamdulillah kita akan teruskan terus kepada kita punya guest pada hari ini. Jadi dengan ini saya ingin meminta guest kita pada hari ini untuk dia memperkenalkan diri dia dan juga dia ceritalah ya sedikit sebanyak berkaitan dengan dia punya macam mana dia boleh join business Biorish ni. Okey baik, saya persilakan guest kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Terima kasih kepada Encik Zaki selaku pengacara pada hari ini. Saya ingatkan pengacara Nabil ke Yasin Mizal kan. Tapi Encik Zaki lah kan, tapi tak kenal. So, alhamdulillah terima kasih banyak-banyak kepada pihak Biorish kerana sudi menjemput saya. Saya tak tahulah berapa kali dah ditunda ni sebab saya selalu mengelak untuk adakan podcast ni. Pasal bagi saya ramai lagi yang layak sebelum saya ni, tapi bila dah sampai satu tahap saya terpaksa juga datanglah untuk berkongsi pengalaman, menjawab segala persoalan. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Khairul bin Anwar. Dalam Biorish ni lebih dikenali dengan panggilan Robot Kai. Kalau dalam dunia gula pasir ni ada Robot Kok, so dalam gula O ada Robot Kai. Itulah nama yang diberikan oleh saya punya penaja upline saya yang memperkenalkan bisnes saya ni, iaitu Datuk Don di bawah Don's Empire. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan saya terjebak dalam dunia Biorish ni pun oleh Datuk Don yang mana memperkenalkan bisnes Gula O ni pada 25 bulan 9 tahun 2020. So bermula pada tarikh itulah saya cuba buat melihat pada produk, melihat pada syarikat. Sebab dunia kehidupan saya ini adalah dunia keusahawanan, dunia perniagaan. Sebab sejarah hidup saya ni hanya 9 bulan je saya bekerja. Selebihnya saya berniaga. So alhamdulillah lah, bermula pada 1 bulan 10 tahun 2020, saya teruskan bergerak menjalankan perniagaan Biorish ni sehingga ke hari ni. Lebih kurang 3 tahun lebih dah. Tahun 2024, lebih kurang lagi beberapa hari lagi kita akan masuk tahun keempat. Alhamdulillah, semoga Allah kekalkan istiqamah saya dalam dunia perniagaan ni. Okey, baik. Tu sedikit intro lah berkaitan dengan guest kita pada hari ni. Sebenarnya saya rasalah kan guest kita lupa sebenarnya nak mention yang sebenarnya tahun ataupun masa first time dia datang dekat Biorish ataupun first dia buat bisnes Biorish ni semasa PKP 1 tu tak? Betul. PKP 1 datang daripada Johor, okey, terus pergi ke Selangor, okey. Sebab apa? Sebab dia ada keinginan nak tahu lebih lanjut ataupun nak tengok sebenarnya bisnes tu betul ataupun tidak. Betul tak? Betul. Sebab kita tahu
dalam dunia bisnes, lagi-lagi dalam bisnes macam BioRich ni, okey, terlampau banyak. Saya sebut lebih kurang biasa kita sebut dengan scammer lah. Scammer. Okey, perkataan scammer. Okey. So, ada banyak sebenarnya bisnes-bisnes yang orang kata scammer tu hanya buat secara online je. Macam di BioRich, okey, memang kita online. Okey, online, cuma kita memang ada physical HQ, okey, dan kita ada kilang kita sendiri. Okey, baik. Jadi kita teruskanlah dengan soalan kita yang seterusnya, dan juga kita teruslah masuk kepada tajuk kita hari ni, iaitu macam mana kita nak ubah diri kita, okey, daripada biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Macam saya bagi contoh tadi kan, Cik Kai masa PKP satu tu daripada Johor, okey, sampai ke Selangor. Bukan biasa-biasa, sebab kalau cerita berapa Roblox mesti banyak, betul tak? Okey. So boleh tak Cik Robert Kai, okey, kongsikan mungkin apa yang paling susah sebenarnya dalam proses untuk jadikan diri sendiri tu, okey, luar biasa ataupun berbeza daripada orang yang lain. Okey, silakan. Okey, terima kasih Cik Zaki. So dalam kita punya kehidupan, paling susah untuk kita jadikan kita ni as a luar biasa berbanding dengan yang orang biasa. Yang pertama sekali adalah mindset. Mindset ni nombor satu. Sebab bagi saya, mindset dengan skill set kita boleh ubah. Kita boleh ajar, kita boleh kongsi, kita boleh didik. Skill set ni maksudnya macam pakar mekanik, pakar buat grill pintu, mechanical, cameraman, photographer. Itu semua skill set. Itu kita boleh ajar. Tetapi mindset, pergilah belajar dekat mana pun, letaklah 10 pakar motivasi keliling kita pun, tidur sebantal lah dengan pakar motivasi terkenal dunia pun, dia tidak boleh ubah, melainkan diri kita sendiri. Benda yang paling sukar untuk kita ubah adalah mindset. Bagaimana kita punya CEO kita, Tuan Haji Ishak, matlamat dia untuk mengubah minda bekerja pergi ke minda usahawan, itu semua datang daripada mindset. Kalau benda ni sesiapa pun boleh ubah, insya-Allah dia nak buat apa pun, dia pergi ke mana pun, dia boleh sukses, dia boleh dapat apa yang dia inginkan. Saya ambil contoh sepanjang saya berkecimpung dalam BioRich ni, Gula O lah. Saya bersama tim ataupun sahabat-sahabat seperjuangan yang lain berkempen untuk mengubah daripada orang menggunakan racun nombor 1 dunia ni, gula putih ataupun gula pasir, untuk pergi ke gula O ni. Hari ni kita pergi menjual, kita boleh ambil duit orang, kita boleh jumpa orang, dia boleh beli, dia boleh bayar, malah dia lebih mampu. Kita boleh ambil duit dia, tetapi benda yang paling sukar adalah mindset. Bagaimana kita nak ubah dia daripada yang dia dah sebati, orang kata bahasa kasar dia dah benak dengan gula pasir kat kepala dia. Bagaimana kita nak ubah mindset dia supaya bertukar. Sedangkan kita suruh tukar je, bukannya kita suruh jual, bukannya kita suruh meniaga, bukannya kita suruh pergi mengedar apa, ketuk pintu rumah orang, tak. Kita suruh dia sendiri tukar pun, mindset dia agak sukar untuk ubah. Sebab itu mindset ni, kita cakap macam mana pun lah, selagi diri kita sendiri tak ubah, selagi diri kita sendiri tak boleh terima untuk ubah mindset tu, percaya cakap saya lah, tidur sebantal dengan pakar motivasi sekalipun, tidur sebantal dengan robot kuat sekalipun, tidur sebantal dengan CEO sekalipun, takkan ubah diri masing-masing, melainkan diri kita sendiri. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian daripada Mr. RK. Kita panggil dia Mr. RK lah kan. Senang, pendek saja. Pendek, betul. Itu yang lebih senang. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak teruskan ke soalan yang seterusnya, okey, so saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masuk kita punya live, okey. Dan jangan lupa siapa yang dah masuk dalam live ataupun podcast kita pada petang ini, okey, boleh lagi share sebab kita punya sesi ni masih panjang sebenarnya. Okey, jadi sebenarnya sebelum kita beriklan, okey, saya nak cerita sikitlah pasal produk BioRich, boleh Boleh teruskan. Ini antara bahan yang kita bawa. Okey, baik. Kalau orang tanya kita niaga tak ada barang pula. Betul. Okey. So tadi kan banyak Mr. Aki bagi tahu kan pasal racun putih lah apalah. Okey. Mungkin kita lupa lah introduce awal-awal mungkin kan. Okey, baik. So siapa-siapa yang baru masuk dalam podcast kita ni, okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di BioRich, okey, di BioRich kami salah satu ataupun satu-satunya
bisnes ataupun syarikat yang mengeluarkan gula O pemanis tanpa kalori yang diperbuat daripada tebu. Okey, tebu ni sebab apa kita highlight kan? Sebab kebanyakan pemanis yang ada kat Malaysia ni di pasaran, okey, dia terbuat daripada bahan-bahan yang lain seperti macam buah-buahan, kemudian ada yang daripada tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau macam gula O ni yang kita hasilkan di sini, kita hasilkan daripada tebu. Sama macam gula pasir ada. Cuma kita dah buang semua yang mudarat, yang orang kata boleh bagi masalah kesihatan pada kita, dan kita hanya tinggalkan dia punya rasa manis saja. Okey, macam dekat Biorich ni, untuk gula O, kita hasilkan ada dua bentuk, iaitu satu powder, satu lagi dalam bentuk macam ni, cecair. Kalau macam saya, okey, Cik Kai, kalau saya pergi kat mana-mana, saya bawa macam ni saja. Kalau macam Mr. Akif macam mana pula? Biasa bawa yang mana? Saya keluarlah. Saya keluar juga. Sama je. Okey. Inilah senjata kita. Ini sempat lagi nak promote dah. Tak payah nak bawa kedai. Tak payah nak bawa berkata-kata. Ni je masuk poket. Dia guna dia mudah saja, slide ke tepi macam ni. Kemudian kita spray saja dalam minuman. Kadang-kadang kalau saya lupa nak minyak wangi pun saya sembuh je. Dia tak wangi tak apa, biar manis. Okey, baik. Kalau macam tu kita iklan sebentar. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di malam anugerah bintang jutawan Biorich. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Biorich 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Biorich 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Okey, baik. Kita bertemu kembali dalam podcast yang episod yang ke-20. Okey, dengan tajuk ubah dari biasa-biasa kepada yang luar biasa bersama tetamu kita pada hari ini, iaitu Mr. Robert Kai, ataupun kita panggil Mr. RK ke Encik Kai ke, boleh panggil je mana-mana. Okey, jadi sebelum saya masuk ke soalan yang seterusnya, okey, saya nak ulas sedikitlah berkaitan dengan iklan yang kita baru tunjukkan tadi. Okey, jadi insya-Allah pada bulan 2 pada tahun hadapan, okey, syarikat Biorich kita akan anjurkan program tahunan kita sebenarnya. Iaitu Anugerah Bintang Jutawan bagi reward 2023. Kita memang buat pada tahun 2024 untuk kita reward semua usahawan kita pencapaian sepanjang 2023. Jadi sebenarnya kita ada promosi untuk Anugerah Bintang Jutawan tu, iaitu kita tawarkan tiket bermula RM180 sahaja. Jadi jika ada siapa-siapa yang berminat, boleh terus hubungi syarikat untuk kita bagi detail apa benda yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat kalau beli tiket ABJ ni. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan, boleh ya, Cik Kai? Boleh. Mr. Akif. Okey, baik. Jadi soalan seterusnya. Ini sebenarnya soalan yang biasa-biasa je. Tapi kita nak tahu jawapan daripada setiap guest kita. Sebab setiap orang dia ada berbeza-beza cara dia. Okey, iaitu soalan dia,
macam mana kan kalau kita buat satu bisnes ataupun buat satu pekerjaan tu, kita nak kekalkan dia punya momentum. Tu satu. Kedua, dalam pada kita nak kekalkan momentum tu, mestilah kan ada naik turun kan, betul tak? Ada orang kata cabaran lah, ayat mudah dia kan. Okey. So macam daripada pengalaman, okey, pengalaman Mr. AK dalam buat bisnes sepanjang ni, okey, apa orang kata pengalaman yang naik turun tu? Tak kisahlah yang menarik ke, yang tak menarik ke. Okey, silakan. Ya, terima kasih Cik Zaki. So untuk kita kekalkan momentum dalam sudut perniagaan, saya tak nak bercerita tentang BioRich lah. Okay? Mungkin penonton di Facebook ataupun di TikTok saya ramai yang di luar yang berniaga. Kalau kita sebut tentang untuk kekalkan kita punya momentum perniagaan ni, ramai di luar sana bercakap tentang untuk kekalkan adalah semangat. Kalau tanya saya as a peribadi, personal, okay? Kalau Gegar Baranza menurut Bonda, ini menurut saya, RK, semangat dia boleh kekal, dia boleh turun. Tetapi yang lebih utama untuk kekalkan dalam kita punya momentum perniagaan adalah istiqamah. Hari ni kita tengok ramai orang semangat dia ada. Ada tinggi, ada rendah. Tapi kalau dia kekalkan istiqamah, percaya cakap saya, walaupun semangat dia jatuh, dia tetap buat. Tak laju tetapi perlahan. Berbalik kepada, saya suka kaitkan, bukan saya nak kaitkan, ada orang cakap kadang-kadang penunggang agama. Bila kita berniaga, main agama, dia ingat penunggang agama. Tidak. Sebenarnya, benda agama ni kita perlu kaitkan dalam semua sudut. Perniagaan, politik, kehidupan, mesti berkait. Saya ambil contoh macam agama lah. Bagi yang Muslim lah, okay? Kita menunaikan solat. Adakah bila kita tak semangat, kita tak solat? Apa yang menyebabkan kita nak terus solat? Semangat ke istiqamah? Saya percaya mesti istiqamah. So maksudnya hari ni, walaupun kita dalam keadaan down, walaupun kita dalam keadaan jatuh, walaupun perniagaan kita jatuh, walaupun kita tak ada semangat, tetapi kita tetap wajib menunaikan solat. Kerana apa? Kerana istiqamah tu. Samalah macam perniagaan. Walaupun kita dalam keadaan jatuh dalam kita punya perniagaan, kita jumpa orang dia reject, kita jumpa kawan-kawan reject, jumpa adik-beradik reject, semangat down. Bila semangat down, lala ke laut, minumlah air laut garam tu banyak-banyak, hilang dalam radar. Tetapi bagaimana kalau mereka ni, walaupun tak ada semangat, tetapi dia kekalkan dia punya istiqamah. Dalam keadaan tak ada semangat, istiqamah dia masih ada lagi dalam diri, dia jumpa siapa pun, dia tetap buat, tak laju tetapi perlahan. Dia pergi berkempen, dia pergi jumpa kawan-kawan dalam keadaan dia tak semangat. Dia tak ada semangat untuk dia jumpa kawan-kawan. Tetapi istiqamah dia untuk jumpa kawan-kawan, sekurang-kurangnya dia mengekalkan istiqamah dia tu, percaya cakap saya. Daripada dia tak ada semangat, semangat dia akan kembali naik. Itu yang paling utama. Pakar motivasi di luar sana ramai mengatakan semangat nombor satu. Tanya saya as a peribadi, istiqamah nombor satu. Semangat tu akan datang kemudian. Ramai orang boleh kekalkan semangat, istiqamah belum tentu. Ramai orang bila dia kekalkan istiqamah, percaya cakap saya, semangat tu auto dia akan kekal. Mengikut istiqamah. Istiqamah bukan mengikut semangat, tetapi semangat akan mengikut istiqamah. Cabaran apa saja pun akan mencabar. Nak kahwin pun mencabar. Bawa kereta saya daripada Johor datang ke Sungai Besar ni pun mencabar. Mana ada tak cabar. Dulu kita lahir-lahir, ibu lahirkan kita mengandung 9 bulan. Lahirlah. Adakah kita lahir terus merangkak, terus berjalan, terus berlari? Tak. Apa cabaran dia? Kita merangkak, cuba bangun, lalah jatuh. Kita berlari, berjalan, lalah jatuh. Itulah cabaran kita ketika kita kecil. Kenapa masa kita kecil tu, istiqamah kita boleh kekal? Untuk berlatih, untuk berlari, untuk panjat tangga. Kenapa ketika itu kita boleh kekal? Dalam keadaan kita belum berakal, dalam keadaan kita belum baligh, kita boleh kekalkan istiqamah tu. Kenapa bila kita dewasa, istiqamah tu kita hilang? Mana pergi istiqamah tu ketika kita kecil tu? Yang ini bagi sahabat-sahabat di luar sana, bagi sahabat-sahabat seperjuangan dalam BioRich, antara semangat dengan istiqamah, cuba bermula 2024 ni, kekalkan istiqamah. Semangat tu kemudian. Percaya cakap saya. Kalau bermula 2024 ni istiqamah tu kekal, semangat tu akan ikut. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih atas penerangan sebut. Okey, minum dulu Cik Kai. Minum.
Okey, jadi Untuk sementara minum tu saya nak iklan sikit lah. Panjang sangat cerita tadi tu kan. Okey, saya nak iklan sedikit. Okey, jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak ada rezeki lah tak ada rezeki nak hadir pada program Reward Guard pada minggu lepas, sebenarnya saya nak kongsikan lah. BAM. Okey, so ini produk yang terbaru yang kita hasilkan di Biorish, iaitu BAM Harimau Berantai. So daripada BAM ini, guna dia adalah dia untuk kegunaan luar. Kalau dekat Biorish ni sebenarnya, mungkin ramai yang tak tahu, dekat Biorish ni kita ada hasilkan produk untuk makanan, okay? Kita ada untuk kosmetik, untuk kesihatan luar, untuk kesihatan dalaman. Okay. Macam untuk produk BAM ni, dia termasuk dalam kesihatan luaran lah, yang mana dia hanya untuk kegunaan luar saja, sebab nama dia pun dah BAM. Okay, so sedikit perkongsian untuk BAM ini. Harga dia adalah RM25 untuk members, dan untuk runcit dia adalah RM35. Okey, kegunaan fungsi ataupun kegunaan BAM ni, boleh sebenarnya kita sapu dekat kita punya tengkok, boleh kat belakang kita nak buat urut-urut. Sapu kaki pun boleh. Sapu kaki boleh. Saya sapu kat lutut saya. Sapu kat lutut. Nyenyak tidur. Kemudian ada cakap sesama boleh hidu. Hidu. Boleh hidu. Kemudian kalau memandu, mandu mengantuk kan, boleh juga. Sebagai aromaterapi. Sebagai aromaterapi. Okey, jadi untuk BAM ni dia punya ingredient yang utama dia adalah halia lah. Halia. Sebab that's why bau dia sangat wangi. Kemudian rasa dia, panas dia tu tahan sehingga 2 jam. Kalau macam Encik Kai berapa jam tahan rasa dia? Tak sedar lah sebab saya sapu-sapu tu tidur. Okey. Tapi memang panas, memang hangat. Okey, so siapa-siapa yang masih belum dapatkan lagi, boleh terus hubungi kita punya outlet. Okey, kalau tak tahu macam mana nak cari outlet kita, masa tengok live ni sebenarnya dekat bahagian komen ni ada banyak sebenarnya kita punya outlet. Ada bagi tahu dia punya lokasi dan sebagainya. Okey, jumpa ataupun cari outlet yang terdekat dengan tuan-tuan dan puan-puan, okey, untuk dapatkan penerangan lanjut berkaitan dengan produk terbaru Biorish ni. Okey, baik. So kita boleh teruskan dengan soalan seterusnya, boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi soalan seterusnya, kalau ni tadi dia dah ceritalah pasal istiqomah lah. Okay. Kemudian dah cerita pasal kalau ada apa-apa masalah ke dan sebagainya, yang penting bukan semangat, istiqomah. Okey, jadinya soalan seterusnya, kalau tadi kita dah tahu dah daripada Mr. RK, dia punya pegangan dia adalah istiqomah. Okey. Jadi soalan yang seterusnya adalah macam mana kita nak tanam perkara yang sama dalam diri seseorang tu. Ataupun lebih kurang ayat yang mudah kita nak faham, mentaliti tadi. Mentaliti istiqomah tadi, istiqomah sebelum semangat, betul lah? Istiqomah sebelum semangat. Macam mana kita nak tanamkan mentaliti tu dekat orang yang lain. Spesifik dalam kita punya group lah, kalau dalam Mrs. Biorish. Okey. Okay, terima kasih Encik Zaki. So, istiqomah untuk kita kekalkan dalam diri ni, kalau tanya saya secara peribadi, dia memerlukan sebab yang utama. Okay? Kalau di luar sana, kebanyakannya kelas-kelas yang ada yang mungkin di kalangan penonton ni ada yang ikut, selalu orang sebut tentang big why. Big why ni, kenapa aku perlu buat? Kenapa aku perlu istiqomah? Kenapa aku perlu kekalkan semangat? Kenapa aku perlu ubah? So big why ni important. Kena set dalam mindset kita ni, sebab tu saya cakap minda mindset ni nombor 1. Mindset ni kena set, kenapa aku perlu istiqomah? Saya ambil contoh, kita berbalik kepada agama lah, yang terutama yang Muslim. Kalau ada yang non-Muslim pun saya rasa benda yang sama. Kita pergi tunaikan segala kewajipan kita, rukun yang 5 tu, untuk apa? Big why tu untuk apa? Ramai kalau kita jawapan general, ke syurga lah. Okay? Melakukan benda yang disuruh, meninggalkan benda yang dilarang. Untuk kita dapatkan orang kata redha Allah SWT, untuk kita balik ke tempat yang orang kata lebih selesa di alam sana nanti. So bagaimana big why tu yang kita kena tanam. Maksudnya hari ni kalau orang berpuasa, contohlah kalau kanak-kanak kita tanya ketika bulan puasa, nak puasa cukup 30 hari lah,
sepanjang bulan Ramadan tu, dia mesti ada big why. Ketika kita kecil, mak bapak kita nak bakar kita, nak suruh kita berpuasa. Kenapa? Adik, kalau adik puasa cukup penuh, ayah bagi duit raya. Kalau satu hari RM10, sebulan 300. Budak ni dia tanam dekat mindset dia big why. Big why dia kenapa dia kena puasa penuh? Sebab dia nakkan RM300. Sebab bapak dia dah janji, mak dia dah janji. Begitulah kita. Kalau kita nak ubah untuk menjelang 2024 ni, orang kata nak ubah daripada biasa-biasa kepada luar biasa, kenapa kita perlu ubah? Big why itu kena ada. Adakah aku nak ubah ni kerana untuk melakukan perkara yang lebih baik, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik berbanding 2023? Itulah big why kita. Saya ambil contoh lah, mungkin 2023 ni pakai Myvi ke, pakai Alza. 2024 mungkin nak upgrade pergi ke Honda Civic ke, Accord ke. Itulah big why kita. Dapat tak dapat, itu urusan Allah SWT. Yang penting kita dah ada big why untuk aku teruskan usaha, untuk kita kekalkan istiqomah dalam kepala tu. Kenapa aku perlu ubah daripada biasa kepada luar biasa? So benda yang paling utama dalam mindset kita kena ada big why. Kenapa aku perlu ubah? Kenapa aku perlu buat? Contohlah kalau kita tengok hari ni punya market, ada orang kerja siang malam. Siang office hour, balik petang buat Grab food, malam buat Grab car pula. Kadang-kadang ada yang siang kerja office, petang buat Grab food. Dalam pukul 7 dia masuk pula berniaga stall burger. Dalam masa dia berniaga burger, dia buat juga Grab food. Sampai 3-4 kerja. Kerana apa? Mereka ni bukan kerana nakkan duit sangat. Tetapi mereka ada big why. Untuk apa? Untuk dia, mungkin dia ada azam, mungkin ada matlamat, mungkin dia ada target. Nak bawa mak ayah ke, nak mengembirakan anak-anak ke, nak bagi happy ke, nak keluar daripada kelompok zon selesa tu, nak keluar daripada kesusahan, nak keluar daripada kemiskinan. Benda tu big why tu yang diorang ni letak kat dalam kepala otak ni. Masalahnya hari ni, terutama dalam perniagaan BioRich ni, mereka jalankan, keluar duit dah 200, keluar modal dah sampai 6,000, sampai 18,000. Tetapi mereka tak tahu kenapa mereka buat BioRich ni. Tak tahu kenapa mereka buat. Adakah kerana ikut upline? Adakah kerana ikut penaja? Adakah kerana tengok CEO handsome? Adakah kerana tengok Encik Zaki handsome? Oh, mereka buat. Sedangkan dalam kepala ni dia tak ada big why. Kenapa dia perlu buat bisnes ni? Benda tu kena ada. Tak guna hari ni bayar beribu-ribu, produk letak display kat kedai, kat rumah sekalipun. Facebook macam-macam, hari-hari post iklan pun. Tetapi tak tahu kenapa dia post iklan. Untuk apa dia post iklan. So big why ni kena ada untuk kekalkan istiqomah tu. Istiqomah tu penting. Macam saya cakap tadi, istiqomah kita untuk melakukan dalam Islam, kita kena ada big why, iaitu untuk masuk syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak masuk ke neraka. Itu big why kita dalam agama. So dalam perniagaan pun kena ada. Istiqomah untuk kekalkan dalam perniagaan untuk apa? Adakah kerana nak dapat BMW? Adakah kerana nak dapat G8 contoh dalam kita punya hadiah? So benda tu kena ada. Janganlah buat bisnes gila-gila hari-hari sekadar nak dapat 200-300. Itu bukan big why. Itu lebih baik buat Grab food je ataupun jual stok bawah lama dapat 300. Betul tak lagi? Okey, baik-baik. Dah nak berbuih dah pula. Okey, jadi kita akan berehat sebentar. Okey, jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, masih sempat lagi untuk sharekan link podcast kita pada petang ini dengan episod yang ke-20, iaitu ubah dari biasa-biasa kepada luar biasa. Okey, jadi kita berehat sebentar. Di dalam sendu yang teraman, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan BioRich 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan BioRich 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di malam Anugerah Bintang Jutawan BioRich.
Okey, kita bertemu lagi dalam podcast yang ke-20, episod 20, iaitu dengan tajuk Ubah dari biasa-biasa kepada luar biasa. Okey, jadi bersama kita pada hari ini iaitu guest kita iaitu Encik Kai ataupun lebih kepada biasa kita sebut Robert Kai, Mr. RK. Okey. Baik, kita akan teruskan lagi dengan soalan pada petang ini. Tapi sebelum tu, sebelum tu macam biasalah kita dah iklan sikit. Okey, jadi kepada sesiapa yang masih belum tahu, kami di Bioreach ini kita ada buat macam-macam jenis makanan tambahan ataupun produk-produk yang untuk kesihatan. Dan yang antara yang paling banyak kita dapat feedback yang paling positif iaitu ini antara produk terbaru kita lah, iaitu jus Bali. Okey. So jus Bali ni diperbuat daripada biji rin Bali dan juga nenas batu. Okey. Jadi siapa-siapa yang tak tahu, untuk jus Bali dan juga nenas batu ni dia bagus untuk menyerap ataupun mesingkirkan kolesterol yang terdapat di dalam darah. Sebab tu bila kita nak cek kita punya kolesterol, kita kena cek darah kita. Macam mana pun mesti kena tembak tau, betul tak? Cek darah. Cek darah, masuk dalam mesin tu, keluarkan darah tu masuk dalam mesin. Kita nak bagi tahu, kita nak educate masyarakat yang mana kolesterol ni kita tak tunggu tua, tak tunggu badan kita jadi besar dan sebagainya, okey? Sebab kolesterol tu dia duduk di dalam darah. Jadi itu yang bahaya sebab kita tak sedar. Tiba-tiba bila cek terus ada masalah macam-macam. Biasanya dia berkait dengan masalah jantung lah. Okey, baik. Kita tak nak ulas banyak-banyak. Kita cuma nak bagi tahu di sini dekat Bioreach ada, insya-Allah kita sediakan jalan penyelesaian untuk masalah kolesterol dalam darah, punca banyak sangat penyakit. Okey. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ni ditanya oleh Encik Aris. Encik Aris Kamarudin. Okey, Encik Aris, terima kasih kerana sudi support kita punya podcast. Okey. Jadi dia macam ni soalan Encik Aris. Okey. Biasalah dalam bisnes Bioreach ni kan, ramai sebenarnya usahawan-usahawan yang masih struggle lagi nak jaga dia punya group. Dan kalau tengok kat soalan sini, dia minta bagi tips lah sikit. Okey, macam mana nak jaga dia punya group kita, kumpulan kita ni kan. Okey, sebab kalau di antara usahawan-usahawan di Bioreach ni, okey, ramai yang cakap Mr. RK ni dia jiwa dia kental ataupun dia langgar je, betul tak? Okey, jadi kita nak minta lah ataupun kita punya penonton nak dengar daripada Mr. RK sendiri, okey, tips ataupun mungkin ada langkah-langkah nak kongsikan dengan usahawan-usahawan Bioreach yang lain. Okey, macam mana sebenarnya nak handle kita punya group ni, ataupun leadership lah, lebih kurang maksudnya macam tu. Okey, silakan. Okay, terima kasih Cik Aris atas soalan tu. Padahal hari-hari dia cakap benda yang sama tu. So ramai orang dia boleh memulakan sesuatu perniagaan. Kalau dalam Bioreach, ramai orang dia boleh memperkenalkan. Bahasa mudah faham, boleh menaja. Tetapi bagaimana untuk after menaja tu, nak kekalkan perniagaan tu. Kalau dalam kita punya bisnes Bioreach ni, bagaimana kita nak kekalkan kita punya team. Kalau tanya saya, sepanjang 3 tahun saya handle saya punya team, ramai cakap, kalau macam tuan cakap je lah, follower ramai cakap saya ni jiwa kental. Dalam kental saya tu, saya ni tegas. Ada orang cakap tegas, ada orang cakap garang. Saya tak pedulilah apa yang nak cakap pun. Sebab bagi saya, kena ingat, yang memperkenalkan bisnes ni bukan kuli, bukan bos. Bisnes Bioreach ni, bila kita start bayar modal, adalah tanggungjawab kita punya bisnes sendiri. Kena ingat, kalau bahasa yang mudah faham lah, upline tu bukan kuli kita, bukan bos kita. Tetapi dalam sesuatu perniagaan, untuk mewujudkan sebuah kejayaan, dia perlukan mentor, tunjuk arah. Upline ni jadikan sebagai mentor, upline ni jadikan sebagai tunjuk arah.
jurupandu. Okey, kalau kita bawa kereta buka Waze, itu jurupandu kita. Dalam bisnes kena ada tu. Tetapi untuk kita tidak boleh serahkan 100%. Sebab tu dalam saya punya tim, saya cuba titik beratkan seboleh-bolehnya dalam masa 1 bulan, semua yang start join mesti faham sistem, mesti boleh key in, mesti boleh daftar, mesti boleh activate, mesti boleh order barang. Dalam masa 1 bulan. Tak kiralah umur berapa sekalipun. 20 tahun, 30 tahun, 87 tahun, 83 tahun. Saya paling tinggi usia yang saya ajar ketika PKP melalui video call umur 83 tahun. Tak kiralah masa video call tu, kalau saya tengok dia punya nakkin tu macam patok ayam. Minta maaf cakap. Tapi at least perlahan-perlahan pun hari ni dia dah KN sendiri. Dia dah beli barang sendiri. So dia kena anggap, kita kena anggap bisnes ni bisnes kita. Bukan bisnes upline. Bukan bisnes Tuan Haji Ishak. Ini bisnes kita sebab kita dah keluar modal. Cumanya beza dia, kita keluar modal. Kita tak perlu sewa kedai. Kita tak perlu ada kilang. Kita tak perlu bayar gaji pekerja. Semuanya di hujung jari. Kalau semua usahawan ambil tanggungjawab as dia punya own business, percaya cakap saya, dia boleh handle dia punya team sendiri. Sebenarnya handle team ni tidaklah perlukan orang kata yang perlu orang kata struggle. Dia handle diri sendiri sebenarnya yang payah. Bila masing-masing dalam team boleh handle diri sendiri, automatiklah team tu kuat. Automatiklah team tu boleh handle secara auto. Masalahnya hari ni, yang leader jadi struggle sebab dalam team tu, mereka ni semua mengharapkan atas. So yang struggle atas. Ya? Tapi kalau semua dalam kita punya team mengambil tanggungjawab as dia punya own business, team tu akan jadi mudah. So yang atas ni akan jadi mudah lah untuk handle team. Tak adalah nak kacau bilau kucing beranak pun nak ngadu dengan upline. Barang lambat sampai pun nak ngadu dengan orang atas. Barang apa ni cepat sampai pun ngadu. Barang lambat sampai pun ngadu. Dapat bonus sikit pun ngadu. Dapat bonus banyak pun ngadu. Asyik ngadu je. Sedangkan ini bisnes dia. Ini bisnes kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan pandang rendah bisnes Buy Rich ni, bisnes networking ni as a business yang di bawah tapak kasut, di bawah lantai. No. Ini bisnes kita. Kena ubah mindset. Berapa modal pun yang kita keluar, Wak Imah RM200 paling rendah sekalipun ataupun paling tinggi RM6,000 sekalipun, kena ingat, ini bisnes kita. Bukan bisnes CEO, bukan bisnes upline, bukan bisnes leader. Ini bisnes kita sendiri. Kita yang jadi penentu ke arah mana kita nak bawa bisnes kita ni. Sama ada kita nak fly for freedom ataupun kita nak fly to bed, tidur terus. Okey, baik. Terima kasih atas penerangan yang jelas sebenarnya. Okey, jadi saya nak ulas sedikit poin-poin daripada Mr. Akir tadi. Yang mana untuk business Buy Rich ni, kita iaitu konsep dia IM or Typos, iaitu Integrated Marketing, Online, Trading, Affiliate dan Post. Maksud dia, semua perusahaan business Buy Rich ni kita buat atas talian. Dan barang semua kita akan hantar menggunakan kurier sehingga ke pintu rumah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk Buy Rich ni kita ada website. Kemudian kita ada aplikasi kita sendiri. Yang terbaru ni kita ada lancarkan aplikasi terbaru yang lebih mudah. Iaitu Buy Rich Shop nama dia. Dan alhamdulillah minggu lepas kita baru lancarkan kita punya apps khas untuk Indonesia. So alhamdulillah semua kemudahan ataupun cara penerusan bisnes ni tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Sebab apa? Sebab setiap bulan syarikat kita ada anjurkan klinik ataupun kursus kepada semua usahawan Buy Rich macam mana nak gunakan semua aplikasi ni. Dan untuk klinik ataupun kursus yang terdekat pada 23 Disember. 23 Disember ni hari Sabtu. Kalau Christmas tu hari Isnin, hari Sabtu sebelum Christmas tu kita ada buat kursus dekat HQ. Jadi siapa-siapa yang berminat, boleh hubungi admin Buy Rich untuk dapatkan dia punya detail. Jadi saya nak bercerita sedikit lah berkaitan dengan kursus tersebut. Jadi untuk kursus tersebut ataupun klinik tersebut, kita buat secara grouping, small group.
Okey, yang mana dalam setiap grup tersebut, okey, kita punya target berbeza-beza. Okey, ada yang beginner. Okey, ada yang intermediate, and then ada yang pro. Maknanya jika tuan-tuan dan puan-puan daftar, kemudian kena bagi tahu, nak kursus yang mana satu, nak klinik yang mana satu. So kita akan guide dalam masa setengah hari lah, dalam lebih kurang 3 ke 4 jam. And then jangan risau, kita bagi juga video, kita ada bentuk bertulis, dalam telefon pun ada, okey, dalam PDF semua kita complete. Jadi tak ada, sebenarnya dah tak ada alasan sebenarnya untuk tak faham macam mana cara menggunakan ataupun mengurus bisnes Biorish ni. Sebab pada zaman yang ke depan ni, okey, semua benda akan digitalkan, betul tak? Okey, sebab itu macam kami di Buka Biorish, okey, kita ada aplikasi sendiri di Indonesia. Yang mana kita tak campur. Sebab apa kita campur? Sebab kita nak mudahkan untuk rakyat Indonesia untuk dia semak stokis-stokis yang bahasa dia kan? Betul. Apps Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau apps Malaysia, bahasa Malaysia lah. Betul. Dan itulah yang saya cakap tadi, kelebihan dia. Apabila mereka masuk dekat apps tersebut, dia boleh check kat mana stokis yang berhampiran dengan dia. Okey, yang Malaysia pun sama. Sebab tu kita asingkan aplikasi dia. Cuma semua produknya akan dihantar daripada HQ Biorish Malaysia. Jadi untuk produk, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, insya-Allah semuanya terjamin selamat. Selamat dan halal lah kalau daripada untuk Muslim ya. Saya jelas sikit boleh? Boleh. Tadi Cik Zaki cakap syarikat dah menyediakan pelbagai orang kata tools, bahan-bahan dalam menjalankan perniagaan. Saya kadang-kadang jumpa saya punya tim lah, jumpa orang siapa pun. Bisnes Biorish ni, bisnes yang kami jalankan ni, sahabat-sahabat di Facebook ataupun di TikTok, yang mana baru lah, orang kata baru nak cuba-cuba dalam dunia perniagaan. Cuba cari bisnes yang pertama dia ada konsep. Konsep Biorish ni, saya ambil contoh macam bisnes di luar lah. Macam MC yang paling popular lah, franchise satu dunia, MC minyak tu, Ferrari Shell, stesen minyak, franchise satu dunia. Diorang ni jalan bisnes, ada konsep. So kita bayar modal, kita ikut je, follow je apa benda yang dia nak. Dia dah siap dah. Dia lah supply ayam, supply cili, supply ni, minyak apa semua, ikut je timer goreng berapa. So samalah dalam kat Biorish ni, kalau nak buat baru nak jinak-jinak perniagaan ataupun yang dah ada dalam Biorish ni, follow je tools yang kita dah sediakan. Semua dah ada. Belajar online, tools. Tak boleh dengar, boleh baca, kita ada PDF. Tak suka membaca, boleh berdengar, ada kat YouTube. Tak suka dengar, boleh tengok, boleh masuk kelas. Maksudnya hari ni, syarikat Biorish ni, salah satunya syarikat yang dah sediakan all in. Tu saya cakap, tinggal lagi kita je sebenarnya. Bagaimana kita nak, selagi kita meletakkan bisnes ni bukan bisnes kita, selagi itulah kita akan buat, boleh lah, suka-suka lah. Tetapi kalau kita letakkan bisnes ni as kita punya own business, percaya cakap saya, umur 70 tahun pun dia lebih mahir handle apps daripada umur yang 20 tahun. Okey, baik. Okey, betul lah tu. Sebab untuk kita nak belajar sesuatu, dia bukan mengikut umur, tapi kita punya willing kita. Betul. Okey, baik. Kita teruskan kepada soalan seterusnya sebelum kita nak iklan. Okey, baik. Soalan seterusnya ni dia lebih kepada memang personal sikit lah. Okey, daripada sudut agama yang Muslim ya. Okey, jadi setiap orang dia ada dia punya, orang kata, secret rahsia amalan dia untuk murah rezeki. Okey, jadi macam dekat Biorish ni, Mr. Arkid ni antara usahawan yang alhamdulillah dah berjaya. Okey, jadi boleh tak kita sebelum kita nak rehat ni kan, kita nak minta kongsi sikit apa amalan rahsia, okey, untuk dapat murah rezeki tu. Okey, silakan. Okey, amalan ni masing-masing ada amalan sendiri. Kalau tanya saya dalam dunia perniagaan, kehidupan lah, sama ada bekerja ataupun berniaga lah. Sepanjang 3 tahun saya dalam Biorish ni, saya sebelum keluar musafir, maksudnya macam ni saya dah keluar daripada hari Jumaat, iaitu 8 hari bulan sampai ke hari ni. Bermula daripada 1 bulan 10 tahun 2020 bersama sahabat saya Datuk Don
Tekolatif, Tekwacik, Sipunas ataupun sahabat-sahabat musafir lah. Okay, tim saya yang musafir. Setiap kali saya sebelum keluar musafir, lambat ke, cepat ke, terlambat ke, saya tetap akan singgah rumah mak saya. Untuk yang pertama, saya minta mak saya doakan saya sepanjang musafir. Itu yang pertama. Sebab bagi saya, doa ibu ni tak ada hijab. So bagi penonton di luar sana, kalau nak rezeki dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan, kehidupan dipermudahkan, doa ibu tu penting. Tak kira lah kalau duduk serumah hari-hari pun, tak kisah hari-hari minta mak doa kamu tak apa. Jangan malu, jangan segan. Saya setiap kali musafir sebelum keluar pun saya minta mak. Kalau katalah tak sempat jumpa pun, saya telefon. Doakan perjalanan orang ni dipermudahkan, rezeki ni dipermudahkan. InsyaAllah dipermudahkan. Itu salah satu amalan lah. Yang kedua, amalan saya yang kedua yang jarang orang buat, saya selalu sujud syukur sebenarnya. Ada orang, dia dapat sesuatu baru dia sujud syukur. Tapi saya hari-hari saya sujud syukur. Sebab bagi saya, bila saya bangun tidur, sampailah ke malam saya nak tidur, last kali solat isyak, habis solat isyak tu, saya sujud syukur. Alhamdulillah aku dapat hidup daripada pagi sampai ke malam. Alhamdulillah aku hari ni keluar siang, aku jumpa kawan-kawan. Alhamdulillah aku daripada pagi sampai ke petang hari ni aku dapat close 2 orang, close 3 orang. Sujud syukur hari-hari. Tak perlu nak tunggu dapat rumah baru sujud syukur, dapat bini cantik baru sujud syukur, dapat awet baru sujud syukur, dapat gift. Kalau dalam TikTok ni dapat gift kereta api, paus baru nak sujud syukur, dapat kereta baru nak sujud syukur. Why not hari-hari? Sebab hari-hari kita dapat benda baru apa? Pagi, tengah hari, petang kita keluar, jumpa kawan-kawan, lepak ngeteh, lepak ngopi, dapat tak ilmu baru? Dapat. So ilmu baru tu pun rezeki juga. Malam nak sebelum tidur tu sujud je syukur. Cubalah amalkan tu. Percaya cakap saya. Besok akan datang rezeki baru. Lusa akan datang rezeki baru. Tu antaralah. Yang lain-lain tu semua orang buat. Sedekah, doa. Macam-macam lah. Itu benda yang common lah. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian. Tu tips daripada Mr. Akil lah. Okey. So, kita akan iklan. Kita akan berehat sebentar sebelum kita masuk kepada soalan yang seterusnya. Okey. Baik. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di malam anugerah bintang jutawan Bayuri. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Bayurish 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sedu yang teraman, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Bayuri 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Okey, baik. Kita bertemu lagi dalam podcast episod yang ke-20 iaitu dengan tajuk Ubah daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan dengan soalan-soalan. Sebenarnya hari ni kita dapat banyak soalan daripada penonton. Jadi soalan yang kedua, okey. Soalan yang terbaik lah. Yang soalan common tu jangan kita ambil soalan yang terbaik. Okey. So soalan daripada Encik Safi. Encik Safi ni kawan Encik Aris tadi. Okey. So ini soalan dia soalan dia ni biasa, tapi biasanya saya akan tanya juga soalan ni sebenarnya dekat guest-guest kita sebab setiap guest dia ada cara dia. Okey. Jadi soalan dia sebenarnya simple je. Macam mana kalau style Mr. RK nak ubah
prospek kita tu. Maksudnya kan kita jumpa prospek kan. Okey. Tadi ada sebut ada orang yang pandang business networking ni kan tak berapa nak cantik kan. Okey. So dalam soalan ni dia just nak tanya je, kalau tips daripada Mr. RK, macam mana nak ubah ataupun nak tune dia tu untuk dia terbuka hati nak join business macam Biorish ni. Okey, silakan. Okey, macam saya cakap awal tadi, untuk kita ubah mindset orang ni bukan tugas kita. Kita tak boleh kita tak boleh nak ubah mindset orang. Tetapi kita boleh memberitahu, kita boleh berkongsi apa yang ada dekat kita. Okay? So untuk orang, kalau kita jumpa golongan lah ataupun sahabat-sahabat di luar sana yang selalu jumpa prospek, orang kata pandang negatif lah, bahasa mudah faham, pandang negatif dekat bisnes networking ni. Okay? Bisnes jual barang, bisnes cari orang. Kadang-kadang ada orang fikir bila join networking ni kena pergi meeting, kena pakai blazer macam saya ni. Saya tak nak pakai, kena pakai. Sebenarnya business networking ni bebas. Tak nak pakai blazer pun tak apa. Tak nak pergi meeting pun tak apa. Tak ada paksaan. Cumanya hari ni bila kita terjerumus dalam dunia perniagaan, apa pun perniagaan, kita kena ada disiplin lah. So disiplin itulah yang kita cuba terapkan dari sudut etika pakaian, personality, jadual kita, ilmu kita, knowledge kita, benda tu kena ada lah. So dari orang yang pandang negatif ni, mungkin dia bersebab salah satunya dia ada pengalaman yang mungkin sebelum ni dah, orang kata, kalau saya selalu jumpa makcik-makcik kat kampung ni kalau saya tengok muka makcik-makcik ni, file ni kalau susun ni daripada lantai sampai ke bumbung ni, itu bahasa mudah faham lah. Saya percaya penonton ni pun ada, kalau susun file ni daripada lantai sampai ke bumbung ni, kayak bawah katil tu penuh dengan file. Mungkin pengalaman itu yang menyebabkan dia pandang negatif dalam dunia networking ni. Sebenarnya kalau pengalaman saya lah, kalau saya lihat secara keseluruhan, pengalaman yang lepas, kadang-kadang dia menyalahkan syarikat, kadang-kadang dia menyalahkan produk, kadang-kadang dia menyalahkan strategi, plan, kadang-kadang dia menyalahkan upline, kadang-kadang dia menyalahkan leader. Dia menyalahkan je. Dia je betul. Ini masalahnya ni. Tetapi kita tak cuba lihat muhasabah diri, kat mana silap. Mungkin ketika kita sertai perniagaan tu, upline ajak meeting kita tak pergi. Sebab yang tadi itulah, knowledge tak ada. Bila kita tak sertai meeting, kita tak sertai program company, ilmu tak ada lah. Bila ilmu tak ada, dia give up. Dia rasa kosong. So dia buatlah company lain, dapatlah file kedua, susun lagi bawah katil. Dapat file kedua, benda yang sama. Dalam industri networking ni, semua syarikat, plan, produk, sama je. Dia punya konsep, dia punya teknik, dia punya disiplin. Kena hafal produk, kena tahu company, kena tahu CEO, kena tahu plan, kena sertai meeting, kena pergi program, anugerah, wah-wah, tepuk-tepuk, pergi anugerah bintang jutawan contoh. Semua company sama, ada jadual dia. Tinggal lagi kita ni, itu saya cakap tadi, yang nombor 2, nombor 3 tadi, big why, kenapa? So, kenapa kita kena pergi meeting? Nak dapatkan ilmu. Kenapa kita kena pergi meeting? Jumpa kawan-kawan, dapatkan knowledge, pengalaman, ambil orang kata pinjam semangat, pinjam kejayaan. Kita menghargai mereka yang dah berjaya, bukannya kita iri hati. So untuk kita ubah dia tu, pengalaman dia tu, kita kena bagi tahu dia. Di sini 26 tahun daripada tahun 1997. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya saya, syarikat Bumi Putra Melayu berasal daripada tanah Melayu, Malaysia, berasal di Suk Kampung Sawah, Sabak Benam, Sungai Besar, bertahan selama 26 tahun. Kalau tuan-tuan masih lagi ragu-ragu, saya tak tahu nak cakap apa lah. Sedangkan yang di bandar raya sana, kota metropolitan, baru berusia setahun, konon-kononnya office gah, padahal baru sewa seminggu. Dia punya percaya tu sebab apa? Sebab materialistik, pejabat kaca, aircon, duduk kat bandar, baru sewa sebulan, kau percaya, pergi terjun, lalan 6 bulan, wassalamualaikum. Yang ni dah 26 tahun, kau masih lagi, ni ada lesen ke? Ini ada halal ke? Ini boleh bayar bonus ke? Bang, 26 tahun dah, kita 26 tahun macam mana kalau kita kerja? Silap-silap dah dapat anugerah perkhidmatan cemerlang tiap tahun dah. So apa lagi nak pertikaikan? Kita bagi tahu dia tu je. Bagi tahu mereka kelebihan kita. Apa yang kita ada, di luar sana tak ada.
kenapa perlu stay sini, kenapa tidak perlu stay sana, kita berusia berapa lama, kita ada apa. Bagi tahu kelebihan kita tanpa menidakkan di luar sana, tanpa memburukkan di luar sana. Just bagi tahu kelebihan kita. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih atas penerangan tu. Tu tips lah. Tips daripada Mr. Akil sendiri. Macam mana dia nak yakinkan prospek dia. Okey. Jadi soalan seterusnya, dia ada sedikit lah orang kata berkait dengan jawapan Mr. Akil tadi, iaitu berkaitan dengan syarikat, sejarah syarikat. Jadi mungkinlah ada yang masuk daripada podcast kita ni, mungkin ada yang belum tahu lagi kan berkaitan dengan syarikat Biorish Marketing. Okey. Jadi sedikit saya nak kongsikan untuk syarikat Biorish Marketing ni, ia sudah lebih daripada 20 tahun. Kalau exactly dia 26 tahun lah. Kemudian kita punya HQ Biorish kita berada di Sungai Besar, Selangor. Kemudian kilang kita berada di Bagan Nahoda Omar. Bagan Nahoda Omar. Okey, kilang kita yang mana itulah semuanya kita hasilkan semua produk Biorish, lebih daripada 40 jenis. Okey, lebih daripada 40 jenis. Kilang kita ada halal, ada GMP, ada mesti, ada banyak, semua ada. Okey, jadi itu yang saya bagi tahu awal tadi. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau daripada sudut keselamatan ke, daripada kesihatan ke, kan? Halal dia semua terjamin. Kalau tak percaya, datang. Itu yang kita minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, bawa prospek ataupun ahli kumpulan ataupun orang yang kita nak yakinkan tu, bawa dia pergi tengok the real business macam mana. Macam Cik Kai kata, bukannya syarikat tu duduk di tengah bandar, kemudian ada aircon, nampak mewah, kita cakap ini real business. Okey, real business dia mesti logik. Dia mesti logik, dia mesti ada pejabat urusan, tu wajib. Kemudian kilang. Okey, kenapa kilang ni antara benda yang wajib tuan-tuan dan puan-puan kena pertimbangkan? Sebab dengan adanya kilang, kita boleh kekalkan kita punya production. Kedua, kita boleh mengekalkan harga. Itu penting. Okey, dan yang ketiga, untuk pengetahuan juga, kita Biorish Marketing kita ada buka kita punya pejabat urusan di Indonesia, di Pekanbaru. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hadir, nak pergi tengok pun tak ada masalah. Dekat Jalan Arifin, Pekanbaru, Indonesia. Kalau naik flight daripada KLIA hanya 45 minit saja. Dekat, tak sempat tidur. Memang tak sempat tidur. Okey. Jadi dekat dalam dunia apa-apa bisnes pun, yang penting kita kena tahu dekat mana syarikat tu bertapak, alamat dia tu betul ke tidak. Betul. Ini kadang-kadang kita masukkan alamat syarikat tu dekat Google Map, rupanya kedai makan lah sebenarnya. Banyak kes tu. Kadang-kadang yang lagi kelakar ni saya tengok market hari ni daripada PKP, daripada start PKP kan, dia order barang dekat shop tak pernah tanya pun sijil halal ke, JAKIM ke, pejabat kilang kat mana. Silat-silat dorang tu tah tu bawah pokok mana. Tapi korang order berpuyun-puyun. Ini yang kat sini tanah Melayu ni 26 tahun masih lagi nak petikaikan. Kadang-kadang saya pelik ni lah mindset lah. Itu saya kat mindset orang kita. Okey. Baik. Okey, kita teruskan soalan seterusnya ni. Okey, tadi kan kita dah cerita pasal syarikat Biorish ni kan. Kita hasilkan lebih daripada 40 jenis produk kan. Okey, so kita yang ni pandangan daripada Mr. Akil sendirilah. Okey, dekat Biorish ni kita ada macam-macam jenis produk kan. Dan yang paling viral sampai hari ni iaitu gula O tadilah. Okey. Jadi sebenarnya untuk produk-produk yang kita hasilkan kat sini, betul ke dia berkualiti? Mestilah biasa jumpa customer kan. Boleh tak sharekan mungkin testimoni yang paling gempak lah. Okey, sepanjang buat bisnes Biorish ni. Okey, silakan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana mempertemukan saya dengan Biorish ni, gula O ni. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saya, Datuk Don. Sepanjang 3 tahun saya dalam Biorish ni, produk semua saya amalkan. Daripada ketika saya start dah ada, sampailah yang baru ni lancarkan minyak balm ni. Setakat ni semua berkualiti. Saya tak nafikan. Walaupun ada setengah produk yang dah diberhentikan atas faktor mungkin kurang sambutan, tetapi bagi saya tetap berkualiti. Terutamanya
Bravo. Saya rasa ramai lelaki-lelaki yang suka Bravo ni. Kalau company minta keluar balik, semua berebut ni. Percaya betul tak? Tetapi terpaksa dihentikan atas faktor bahan yang sukar dapat. Itu menurut jawapan CEO lah. Kalau tanya saya as a peribadi, saya tak nak ambil testimoni orang luar. Saya tak nak ambil testimoni pelanggan saya sepanjang 3 tahun. Sebab terlalu banyak. Saya ambil testimoni depan mata saya. Iaitu bapa mertua saya. Bapa mertua saya ni raya tahun lepas, raya tahun ni. Ketika sedang jamuan raya, dia tengah makan, tiba-tiba shake. Tengah makan ni, shake. Dia nak pergi ke minor stroke. So balik tu, saya terus bawa pergi ke hospital. X-ray apa semua. So terdapat darah beku dalam kepala. Ada 3 ketul. So doktor memang operate lah. Untuk orang kata menyelamatkan lah. So saya ni menantu, saya tak boleh buat kata putus. So anak-anak pun bersetuju lah untuk operate. Buang lah. Buang darah beku tu, dah operation. Selepas operation, apa yang berlaku? Saya nak share. Ini pengalaman saya sendiri depan mata saya. Selepas operation, bapa mertua saya ni, kalau bahasa kasar saya, macam weng. Tahu tak macam weng? Ni. Saya tunjuk ni lah. Weng. Selepas operation, macam weng, saya bagi produk. Disiplin. Saya pantau. Gula O, BCO, IQ Booster, Lotion Lotus, Kopi Nando, Susu Triple A. 6 produk ni saya bagi dekat bapa mertua saya. Apa yang berlaku? Selepas operation, dia terbaring, weng, pakai pampers. Tidak boleh solat. 4 ni yang besar. Yang kecil-kecil ni banyaklah. 4 yang besar. Balik je rumah keluar daripada hospital, saya terus bagi 6 produk tadi tu. Saya pantau sebab dia duduk rumah saya di Johor Bahru. Hari-hari saya pantau, saya pastikan pagi, tengah hari, petang, malam nak tidur. Selepas 2 minggu, pampers dah tak pakai. Dah pergi toilet sendiri. Dalam masa 2 minggu ketika baring, makan dekat ruang tamu, suap. Selepas 2 minggu, 6 produk saya bagi ni, dah bangun pergi ke dapur, makan sendiri. Dah boleh suap. Selepas sebulan, perubahan bapa mertua saya ni makin berubah ke arah yang lebih baik. Bulan kedua, pergi check up doktor pun terperanjat. Bagaimana you punya bapa boleh ubah, boleh baik dalam tempoh sebulan. Sedangkan pasien lain yang lebih kurang sama, operasi kepala juga, kurang-kurang doktor cakap dia mengambil masa 6 bulan ataupun setahun baru boleh macam ni. Tetapi ni dalam masa sebulan boleh jadi macam ni. So saya cakap, saya bagi produk yang saya supply, saya jual lah. So doktor, kalau you confident dengan you punya produk, you bagilah, you teruskan. Dan sampai ke hari ni saya teruskan. Hari tu saya naik Jumaat, saya naik airport, saya singgah rumah mertua saya di Kajang, saya bagi lagi stok. Hari ni tuan-tuan, belum setahun. Selepas 6 bulan, dah bawa kereta balik kampung daripada Kajang pergi ke Pilah lah. Shake dah tak ada, dah sihat walafiat lah. Alhamdulillah, dah sihat walafiat. Itu testimoni yang depan mata saya. 6 produk yang saya bagi dalam BioRich, yang saya cakap betul-betul berkualiti lah. Dalam keadaan harga bawah RM100, semua saya bagi ni bawah RM100. BCO RM50, Kopi Nando RM20, Lotus RM50, Susu Triple A RM80. Maksudnya semua produk ni bawah RM100. Kalau kita nak bandingkan dengan harga produk, dengan kualiti, dengan kesan dalam tempoh 2 minggu ke 6 bulan, kalau kita nak tengok di luar sana, tak ada tuan-tuan. Saya berani cakap tak ada. Satu, ya, saya akui dengan izin Allah SWT. Tetapi kena ingat, sebelum diizinkan, kita kena ikhtiar. Kita kena tawakal. Kita kena yakin. Saya ketika masuk hospital, selepas operation, saya ikhtiar. Apa ikhtiar saya? Aku supply produk. Macam-macam ada. Aku bagi je lah. Dia nak izinkan, terpulang. Tawakal saya. Dan yang paling mustahak, tuan punya badan tu. Dia kena yakin. Abah kena yakin produk ni boleh pulihkan Abah. Abah kena yakin saya bagi. Tak ada produk lain. Saya bagi 6 produk ni dengan selain daripada ubat hospital yang ada makan. Tak ada benda lain. Itulah yang saya bagi. So, itulah keyakinan saya terhadap bisnes produk yang saya buat. Sebab keyakinan saya tu dah tinggi, asbab
testimoni depan mata saya, bapa mertua saya. Anak-anak dia pun terpanjat. Teruskan je lah bagi. Tak ada masalah. So di luar sana, saya nak bagi tahu kalau adalah saudara mara, adik-beradik, makcik-makcik yang ada angin amar, minor stroke, terbaring, cuba bagi 6 produk ni. Gula O, BCO, Lotus, Kopi Nando, IQ Booster, Triple A. 6 produk ni bagi. InsyaAllah. Konsisten, disiplin, amalkan pagi, tengah hari, malam. Asbab dengan izin Allah SWT, insyaAllah dia pulih. Sebab kita kena berpegang pada satu. Tiada setiap penyakit ada penawarnya kecuali maut. Dengan syarat kita kena ikhtiar. Jangan berhenti ikhtiar. Jangan terlalu berserah pada takdir. Sebab takdir itu datang ketika kita lahir. Nasib kita boleh ubah. Takdir tak boleh. Nasib kita boleh ubah. Orang sakit tu nasib je. Kita boleh ubah nasib dia tu. Tetapi takdir tak boleh. Kalau dah tangan putus tak boleh lah kita nak panjangkan tangan. Setakat ni belum ada lagi lah produk Bioreach tangan putus boleh sambung balik, tak ada lah. Okey. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian testimoni. Real life testimoni lah kita panggil tu. Okey. Jadi kita akan beriklan. Ini iklan yang terakhir lah sebelum kita Alhamdulillah. Sesi yang terakhir. Okey. Iklan yang terakhir sebelum kita ada beberapa soalan penutup. Okey. Jadi kita jumpa lagi sebentar lagi. Di dalam sedu yang teraman, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Bioreach 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Bioreach 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di malam Anugerah Bintang Jutawan Bioreach. Okey, kita bertemu lagi dalam sesi yang terakhir untuk podcast episod yang ke-20 dengan tajuk Ubah dari biasa-biasa kepada luar biasa, bersama kita punya guest iaitu Mr. RK ataupun Encik Kai nama dia. Okey, jadi untuk sesi yang terakhir ni, sebenarnya soalan yang sesi terakhir ni santai-santai je. Okey. So ini sebenarnya tak ada dalam skrip soalan ni. Tak ada dalam skrip. Tak ada. Tapi okey je. Ini soalan yang biasa saya tanya dekat guest-guest. Okey. So untuk pengetahuan, Encik ataupun Mr. RK ni, okay, dia salah seorang yang dapat hadiah percutian pada tahun lepas. Okey. So biasanya guest-guest yang dapat pergi percutian saya akan tanyalah. Soalan common je. Dalam banyak-banyak negara yang pergi tu kan. Okey, negara mana yang paling Mr. Aki suka dan kenapa? Ni just nak kongsi lah kan. Sebab dah struggle kan. Dah struggle buat business and then syarikat bagi reward. Just nak kongsikan je saja dengan kita punya penonton kan. Negara mana yang Mr. Aki pergi dan negara itu yang mana yang paling disuka, kenapa? Okey, silakan. Okey, syukur ke atas rezeki yang Allah bagi pada saya sepanjang 2 tahun daripada 2020 sampai ke 2022. Saya berjuang fight. Itu saya kata tadi, kena ada big why. So big why saya fight untuk dapat pergi ke Turki lah. So Alhamdulillah Allah izinkan saya dapat. Terima kasih kepada Bioreach CEO
kerana menyediakan orang kata apa, peluang ataupun menyediakan satu cabaran kepada semua ejen-ejen. So kita kena fight. 9 negara yang kami pergi, ada ramailah sahabat-sahabat saya termasuk Datuk Don yang Ustaz Sofian yang pergi. Daripada Itali sampai ke Turki. Saya lebih kepada Bosnia Herzegovina. Kenapa? Bosnia ni saya nampak kebesaran Allah SWT. Dia punya alam semula jadi tu, dia punya nature tu, dengan air terjun dia, dengan air sungai dia, tasik dia tu. Kalau di Malaysia ni, kalau selalu nampak gambar air terjun ke gambar tu, pergi ke sana depan mata, macam tu lah gambar. Sampai sekarang saya simpan gambar. Ada saya ambil video. Air terjun dia tu, turun saya ambil gambar tu. Bila saya tengok balik gambar kat handphone saya ni, macam gambar lukis, macam gambar print dalam komputer, Google. Tapi ini real ni, depan mata saya ni. Dan bila saya tengok depan mata pun, ya Allah. Itulah kebesaran Allah SWT. Kalau orang lain pergi Itali shopping, Turki shopping, pergi mana-mana shopping. Dekat Malaysia pun ni shopping lah. Tak bosan ke dengan shopping? Duit tak ada, sibuk nak shopping. So Bosnia ni, negara yang kita tahulah, salah satu negara Islam lah. Selain pernah berperang. Sampaikan bangunan-bangunan yang saya lalu, kesan bom, kesan peluru ada lagi. Inilah kebesaran Allah. Dan kerajaan Bosnia pun, dia orang kata bangunan tu dah kena bom, dia tak runtuhkan. Dia biarkan sebagai orang kata simbolik tanda kenangan. Tembok tu berlubang-lubang, kesan peluru. Dengan masjid dia, saya lebih kepada tarik alam lah, dunia alam, dengan air terjun, dengan hutan, dengan tasik, dengan air sungai. Yang itu saya cakap kat Malaysia tak adalah. Malaysia ni ada, tetapi di Malaysia keindahan dia macam ni, di Bosnia keindahan dia macam ni. So saya anggap Allah SWT ni dah kurniakan rezeki melalui pandangan, melalui pendengaran, melalui percakapan untuk kita seluruh alam. So bagaimana kita nak menikmati dan mensyukuri rezeki yang Allah bagi tu terpulang pada diri kita. So bagi sahabat-sahabat yang masih lagi berjuang, teruskan berjuang. InsyaAllah rezeki akan sampai cepat ataupun lambat je. Percaya cakap saya. Yakinlah rezeki itu datang daripada Allah SWT yang pertama. Yang kedua, jangan putus berharap dengan Allah SWT. Itu tempat kita bergantung selain daripada makhluk-makhluk sahabat-sahabat atau yang lain. Dua ni jangan putus. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita impikan. Okey. Terima kasih atas perkongsian. So antara jadi satu negara kesukaan Mr. Akil kita pada percutian yang lepas adalah Bosnia. Okay. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat pergi ke yang tahun lepas ni, jangan risau. Sebab tahun ni kita ada juga. Tahun hadapan kita ada juga. Kita pergi ke Switzerland. Kemudian ada sebenarnya ada macam-macam. Untuk bercutian ke Thailand kita ada. Okey, minggu tadi kan saya dah layak ke Switzerland. Okey, ke Thailand ada, ke Switzerland ada, kemudian ke Eropah Timur bos ada bagi tahu gitu. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam pada buat business by Rich ni sebenarnya ada macam-macam. Ayat mudah nak faham, ada gift lah. Gift, ada gift, tambahan. ada hadiah, tambahan. Ada macam-macam. Kalau setakat ni kita buat sebelum ni barang elektronik lah kebanyakan. Cuma 2-3 menjat ni lah kan, kita banyak add on untuk percutian. Sebab kita nak apa? Sebab bila nama gift, kita nak ada macam-macam jenis. Maksudnya kadang-kadang ada orang suka barang, betul. Ada orang suka pengalaman. Macam Mr. Akil dia cerita tadi sebab apa? Dia jenis orang yang suka pengalaman. Nak tengok sendiri apa perbezaan daripada tadi gambar dengan dia real life. Dia punya real tu. Okay. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, buat bisnes by Rich ni, insya-Allah selain dapat jana income, kedua dapat menjaga kesihatan, dapat bantu orang lain, dan yang ketiga ada gift dia. Ada hadiah. Ada hadiah dia yang kalau kita untuk orang cerita kalau buat apa-apa bisnes perdagangan mestilah ada cara syarikat tu tersebut nak hargai.
Okey, baik. Jadi soalan yang terakhir ni standard lah kan. Kita tanya, kita akan minta sepatah dua kata penutup daripada guest kita pada hari ni. Okey, sebelum saya ada nak kongsikan beberapa info. Okey, dipersilakan. Ya, terima kasih Cik Zaki. So dah sampai terakhir ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana sudi menonton. Mana yang sedang bekerja, teruskan bekerja. Mana yang sedang berniaga, teruskan berniaga. Mana yang sedang tercari-cari peluang, teruskan mencari. Bagi sahabat-sahabat yang mana di Facebook ataupun di TikTok saya ni, yang masih lagi menonton, yang masih setia menonton daripada jam 3 petang sampai ke saat ni, terima kasih banyak-banyak. Bukan senang nak istiqomah kekal di depan handphone tu. Itu sebenarnya satu kejayaan istiqomah tu yang saya kata tadi awal tadi, istiqomah tu. So yang mana lagi kekal di Facebook dan juga di TikTok, itu satu kejayaan untuk tuan-tuan dan puan-puan pada saat ini boleh mengekalkan istiqomah berada di depan handphone tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tanpa imbuhan. Itu satu penghargaan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang saya bagi. Satu tepukan saya bagi. Okay? So, percaya cakap saya, tahun 2024 akan lebih mencapai. Yang lepas-lepas pun mencapai ke. Tetapi perlu ingat, cabaran ni setiap tahun dia berubah. Kita bisinglah kat media sosial ni, komenlah kat media sosial ni, merapulah macam mana pun, bercakaplah mengalahkan ahli politik terkenal dunia sekalipun, dia tidak boleh mengubah apa-apa. Sebab kita siapa? Yang depan saya ni siapa yang nak komen lebih-lebih ni, yang buat status macam-macam ni, minyak naiklah, gula susah dapat apa semua. Siapa kita? Siapa kita dan nak dengar? Melainkan kita mengubah diri kita sendiri. Okay? So jadikan platform perniagaan yang sedang dijalankan ni sebagai satu platform yang ada target yang boleh capai. Yang mana sedang bekerja, kalau masih lagi sudi istiqomah kekalkan kerja tu, teruskan. Tetapi yang mana masih lagi tercari-cari peluang perniagaan, saya sarankan, okay, ni cadangan saya, okay, sama ada di Facebook ataupun di TikTok, cuba kenali BioRich ni. Okay. Boleh follow saya ataupun boleh follow sahabat-sahabat yang komen-komen ni, boleh follow. Tanya dia orang, apa BioRich ni? Apa yang ada? Apa produk? Apa plan? Apa gift hadiah yang dia bagi ni? Kenapa boleh sampai 26 tahun? Cuba tanya, cuba kenal. Tuan-tuan dan puan-puan, kenal ni tak kena bayar. Jangan takut. Kenal je dulu. Dengar je dulu. Lepas tu, decide lah. Nak ke tak nak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bermula daripada tak ada modal, sampailah ke ada modal. Masing-masing punya pilihan. Dalam BioRich ni, tak ada modal pun mula-mula. Selalu orang cakap nak mula bisnes kena ada modal. No! Bisnes bukan bermula dengan modal. So, jangan jadikan modal tu sebagai nombor satu. Silap. Saya bermula ketika PKP bersama Datuk Don pun tak ada modal. Baru lepas jual kereta. PKP hari tu, saya jual kereta. Dalam keadaan memang down. Saya tak pernah bekerja. Bekerja saya 9 bulan je. EPF tak ada. So, orang PKP masa tu, sibuk keluarkan EPF setiap bulan dapat. Saya tak ada dapat. So, mana imbuhan saya? Mana nak survive saya? Jual kereta lah. So, dalam keadaan jual kereta tu, daripada duit tu lah, orang kata mulakan perniagaan BioRich ni. Kita bermula apa yang kita ada. Jangan lihat saya sekarang. Jangan lihat sahabat-sahabat yang dah berjaya sekarang. Cuba lihat ketika mula dulu. Apa yang diorang ada? Tak ada apa-apa. Saya tumpang kereta Datuk Don je. Saya tumpang kereta Taiko Latif je, sahabat sebenarnya saya. Tu je saya tumpang. Tapi saya ada big why dan saya dapat apa yang saya nak. Dan hari ni, saya boleh bergerak sendiri. Saya boleh ke mana-mana. So, tu saya kata tadi, bisnes ni bisnes kita. Yang mana bekerja nak cari perniagaan, cuba kenal dulu baik ni. Cuba jumpa kawan-kawan yang dalam komen ni, cuba jumpa dia orang. Cuba tanya apa yang ada. Kenal dulu. So, kalau rasa berminat, teruskan. Kalau tak berminat, tak apa. Ini kadang-kadang kawan-kawan kita nak dengar pun takut. Pelik saya. Suruh tukar gula je pun. Bukan suruh tukar kereta. Bukan suruh tukar bini. Tukar gula pun payah. Yang ada kadang-kadang para suami ni, bila kita bercerita, suruh tukar gula je Zaki, balik tanya bini. Ya Allah, tuan-tuan. Bukan puan-puan tuan-tuan yang tenok ni, balik bawa gula, bukan bawa balik madu. Apa yang takut sangat nak tanya bini tu. Okay, so insyaAllah yang mana belum kenali BioRich ni, marilah kenal. Yang mana dah duduk dalam perniagaan BioRich ni, saya doakan semoga istiqomah kekal dalam perniagaan BioRich ni, insyaAllah. Berapa lama pun kita jalankan perniagaan ni, sukses tetap ada di depan. Cepat dengan lambat je untuk kita capai sukses tu. Yang penting istiqomah.
Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada guest kita untuk episod yang ke-20 iaitu Encik Kai ataupun lebih dikenali sebagai Mr. RK, Robert Kai. Okey, jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita nak tutup, sekali lagi lah saya nak iklankan, iaitu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang belum lagi dapatkan tiket untuk program Anugerah Bintang Jutawan 2023 yang akan berlangsung pada 3 Februari 2024 nanti di IDCC Shah Alam. Okey, yang mana tiket bermula daripada RM180 sahaja. Kalau sebelum ni harga tiket 350. Tapi sekarang kita ada offer hanya RM180 saja, terma dan syarat. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi mana-mana admin Bairish dan kemudian nanti kita akan bagilah info apa yang tuan-tuan dan puan-puan bakal dapat. Dan kita ada banyak sebenarnya lucky draw, macam first prize kita kereta lah. Kereta Alza baru. So untuk kereta tu pun kita dah booking. Okey, insya-Allah. Dengar-dengarnya kereta tu nama saya. Okey, kita dah booking, insya-Allah bulan 1 nanti dapat. Okey, insya-Allah bulan 1 dapat. Kemudian kita ada nak bagi anugerah dekat usahawan yang berjaya capai target dan yang dia dapat kereta mewah. So nak tahu berapa orang yang dapat dan kereta apa, nanti hari ABJ tu barulah tuan-tuan dan puan-puan akan nampak. Dan insya-Allah boleh jadi inspirasi kepada semua usahawan-usahawan Bairish untuk capai target dalam bisnes Bairish ni. Okey, dan yang terakhir, saya minta mohon jasa baik kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua platform online kami, iaitu di Facebook, di YouTube, TikTok dan juga Instagram. Okey, jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam episod podcast yang akan datang. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa selama hampir 1 jam setengah. Biasa kita buat 1 jam. Kali ni hampir 1 jam setengah, dan insya-Allah semoga info-info yang kita kongsikan pada hari ini bagi inspirasi, kemudian boleh bagi orang kata spark ya dalam kehidupan kita, dalam tak kisah bukannya bisnes Bairish saja, tapi dalam kehidupan dalam pekerjaan kita. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat petang.